يستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Kita masuk tajuk baru dah. Muka surat 186, Babu Salatil Jamaah wal Imamah. Bab berkenaan solat berjamaah dan berkenaan dengan etika seorang imam lah. Minggu lepas kita baca berkenaan dengan sembahyang witir dengan sembahyang duha dah. Yang mana hadis minggu lepasnya berkenaan dengan waktu solat witir dah. Orang yang sengaja, orang yang sedar awal, kemudian sengaja dia mempelewat-lewat ke sembahyang, maka terkeluarlah waktu sembahyang witir dah. Tapi orang yang bangun lewat, jaga lewat, maka dia boleh sembahyang witir selagi mana dia belum sembahyang subuh. Yang keduanya berkenaan dengan perbuatan ataupun sabit dah Nabi melakukan solat duha dah. Ada riwayat yang sebut 4 rakaat, ada riwayat sebut 8 rakaat, dan ada riwayat sebut 12 rakaat dah. Dan ada yang mengatakan Nabi tidak sembahyang duha kecuali Nabi sampai daripada perjalanan musafir ataupun Nabi menakluki satu tempat lah, ataupun Nabi tak sembahyang witir kecuali bila Nabi tertinggal sembahyang malam lah. Ala kulli halnya sabit suruhan ataupun pensyariatan sembahyang duha lah. Dan kelebihan-kelebihannya lah. Okey, malam ni tajuk baru berkenaan dengan solat berjamaah dan adab seorang imam lah. Hadis yang ke-423 dah. Banyak dah kita baca ni. Hadis 423. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Wa kadzal al-Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa qala darajatan. Tamu sekali, salatul jamaah, sembahyang jemaah ni dinamakan dengan sembahyang jemaah kerana berhimpunnya orang yang sembahyang pada perbuatan solat dia, sama ada masa yang sama ataupun tempat yang sama dah. Sebab itulah kalau tidak berhimpun pada tempat yang sama ataupun masa yang sama, maka ni bukan jemaah dah. Sebab itulah sembahyang di belakang melalui radio ataupun TV tu dia dikira sembahyang berjemaah dah. Cuma lah ni saya ada di pasal CCTV dah. Moga masjid besar kan, jadi speakernya dengar dah. Jadi dia boleh tengok dengan CCTV, dengan speaker dah. Tempat yang sama pun dah. Cuma nak suruh nampak tak mengapa tu. Tapi kita semai di rumah kita dah. Orang semaya kalau pun dia semaya belakang rumah kita. Allahu Akbar lah ni kan saya langsung kan semaya dah. Semaya terawih ke, semaya jemaah ke, kita semaya di rumah kita. Tak boleh dah. Tak boleh kita ikut saya langsung TV ataupun radio, kita ikut radio atau TV untuk semaya jemaah atau semaya jemaah. Tak boleh dah. Berkenaan dengan hukum solat berjamaah ni kita akan sebut agak depan lah sebab banyak hadis-hadis dah. Okey, hadis yang pertamanya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjamaah lebih utama daripada solat sendirian dengan 27 tingkatan darjat. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat keduanya juga daripada Abu Hurairah disebut dengan 25 bahagian dah. Dua perbezaan lah. Berbeza dah. Satu 27, ni 25 dah.
Begitu juga dalam riwayat Bukhari daripada Abu Sa'id, beliau baginda bersabda dengan kata-kata tingkatan dia, 25 darjat dia, tingkatan dia. Jadi ketiga-tiga hadis ni, sama ada hadis riwayat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan riwayat Abu Sa'id, ketiga-tiga ni menyatakan tentang ganda pahala dan darjat yang diberikan kepada orang yang sembahyang berjemaah. Cuma sedikit perbezaan lafaz, dia angka lah 25 darjat, 27 darjat, 25 juzuk dan 25 darjat dah. Tu sedikit perbezaan lafaz ataupun bilangan dah, angka dah. Okey, pengajaran hadis dah. Yang pertama sekali, dalam hadis ni menjelaskan tentang kelebihan sembahyang berjemaah. Dan dia lebih daripada sembahyang berseorangnya dengan 27 darjat lah. Maksudnya boleh pahala orang yang sembahyang jemaah berbanding dengan sembahyang seorang 27 kali gandaan dah. Tidak berpada dengan sedarjat sahaja, kecuali dua jenis laki-laki dah. Sama ada dia tak percaya terhadap apa yang Nabi sebut, ataupun dia tidak mendapat petunjuk dan dengan keuntungan yang besar. Dia tak percaya Nabi sebut 27 kali ganda, 25 kali ganda, baik semai di rumah. Ataupun dia tak jumpa, tak ada ilmu pun berkenaan dengan, tak tahu pun berkenaan dengan kelebihan dah. Yang ketiga dah, maksud sembahyang sore dalam hadis ni ialah orang yang sembahyang sore di rumahnya tanpa uzur. Adapun orang yang sembahyang sore di rumah kerana uzur, sekala dia mari masjid sama tapi uzur. Tak boleh mari. Hujan lebat ke, sakit ke, ataupun kerana nunggu sakit ke, ataupun kerana apa dia, alasan-alasan tidak boleh dielakkan ke, maka tetap juga diberi pahala 27 kali ganda walaupun tak mari sebagai jemaah dah. Kerana dia ada sebab, ada keuzuran. Sekali dia mari sama dah. Nabi sebut iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqima. Apabila seseorang hamba tu sakit ataupun bermusafir, maka ditulis untuknya pahala yang dia amalkan dalam keadaan dia sihat ataupun bermukim. Jadi bila bermusafir tak boleh sembahyang jemaah, maka diberi pahala jemaah juga. Dalam hadis ni yang keempat, dalam hadis ni menunjukkan bahawasanya jemaah bukan syarat sah sembahyang. Sah juga sembahyang berseorang, tapi dosa lah sebab tinggal jemaah. Bila tidak ada keuzuran dah. Bila ada keuzuran maka dosa bedak dah. Dalil sahnya sembahyang seorang, dia harusnya sembahyang seorang ni kerana boleh pahala juga sembahyang seorang pun. Cumanya pahala dia kurang nak berbanding sembahyang jemaah. Kalau tidak sah, tak ada pahala lah. Tak ada pahala langsung lah. Sebab dalam hadis ni sebut afdalu. Tafdulu ke afdalu ke, melebihi ataupun lebih utama dah. Maksudnya hal ni utama, hal ni lebih utama lagi dah. Dua-dua ada kelebihan, tapi hal ni kelebihan ni lebih besar. Katanya Muwafaquddin Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui seseorang pun yang mewajibkan mengulangi solat kepada orang yang sembahyang seorang dah. Orang yang sembahyang seorang dikira sah sembahyangnya. Kita akan baca cerita cerita depan ni, ada empat ni. Macam mana bila Nabi selesai sembahyang jemaah, tiba-tiba Nabi tengok ada dua orang lelaki, dua lelaki emo. Dan kata waktu sembahyang, dia ketak lah. Dia kata Rasulullah, aku mari-mari ni orang aku sembahyang dah. Jadi aku tak sembahyang lah. Nabi kata semula-semula bila mari masjid, dia kata itu imam itu sembahyang jemaah, maka mu sembahyang lah. Kerana yang sembahyang kedua itu sembahyang yang sunat bagi kamu, pahala yang tambah bagi kamu lah. Jadi Nabi tak suruh dia ulas sembahyang, walaupun sebab dia sembahyang dah lah di rumah lah. Yang kelima, hadis ni menunjukkan bahawasanya amalan itu ada perbezaan lah. Dia punya tingkatan dia, darjat dia, pahala dia, mengikut cara pelaksanaan lah. Katanya At-Tibi dari hadis Abu Hurairah sebut 25 kali ganda, dari hadis Ibnu Umar sebut 27 kali ganda lah. Jadi nak selarah macam mana ni? Kata dia, jawapan dia pertamanya ialah kerana hadis 27 tu lewat sikit daripada 25. Mula 25, kamu tu tambah lagi jadi 27. So, yang keduanya,
sebab-sebab lain lah aku sebut pandai sebab apa. Okey, selain daripada perbezaan pahala dalam sembahyang seorang sembahyang jemaah ni, berbeza juga pahala sembahyang ni dari segi khusyuk ke atau khusyuk seorang. Sebab tu Nabi sebut ada orang boleh pahala 1/10, 1/2, 1/3, 1/5. Loh. Ada orang tu kosong, kali pahala rasul. Ada juga. Jadi beza juga pahala sembahyang ni mengikut khusyuk ataupun tidak seorang dalam solat dia. Jadi sebab apa beza 25-27 dah? Kata dia kemungkinan berbeza ni kembali kepada pertama sekali keadaan orang yang sembahyang dan sembahyang yang ditunaikan dah. Mengikut kesempurnaan khusyuknya, ramainya jemaah, keadaan imam dah, sempurnanya mulianya tempat dan sebagainya lah. Tu tempat-tempat alasan-alasan kenapa ada sembahyang yang digandakan 25 kali ganda, dia ada 27 kali ganda dah. Hadis ni tidak menunjukkan wajibnya sembahyang berjemaah, sebagaimana hadis ni juga tidak menunjukkan tak wajib sembahyang jemaah. Dah. Kita kata hadis ni ada fadilat. Fadilat ni sunat ya? Dah. Benda wajib ada fadilat juga. Jadi hadis ni bukan menunjukkan wajib, bukan menunjukkan tidak wajib. Dua-dua dah. Sebab hadis fadilat kadang-kadang benda sunat pada fadilat, benda wajib pada fadilat. Contohnya hak wajib dah. Tuhan sebut dalam surah Saf, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Adakah kamu mahu aku tunjuk kepada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih dah? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu berjihad dah di jalannya dan Allah Ta'ala dengan harta benda dan jiwa raga kamu dah. Sedangkan beriman kepada Allah dan Rasul min aujabil wajibat, adalah perkara wajib yang paling wajib sekali dah. Adakah kata tak wajib beriman ni sebab boleh pahala? Tak. Benda wajib pun boleh pahala juga. Sebab tu dalam hadis berkenaan perkara sunat ni Nabi sebut ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wasil arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan makanan, sambung silaturahim, sembahyanglah ketika manusia tidur, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya benda sunat dah, tapi tak semesti kalau fadilat tu benda tu sunat atau wajib dah. Habislah berkenaan dengan hadis-hadis, 3 hadis berkenaan dengan kelebihan solat berjamaah dah. So yang keduanya, gandaan pahala sembahyang juga tempat yang berbeza kan. Bila sembahyang di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, maka pahala dia 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda, 500 kali ganda. Lain pula kena nak wayaknya sembahyang ni Tuhan ganda-ganda kan, mengikut apa dia tempat dan mengikut keadaan lah. Kemudian hadis yang ke-426 dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba thumma amura bis salati fayu'adhdhana laha thumma amura rajulan fayumman nasa thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya muttafaqun alaih wal lafzul Bukhari. Hadis yang ke-426 riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, demi Allah yang diriku, yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin memerintahkan untuk dikumpulkan kayu untuk dibakar lalu disiapkan, kemudian aku menyuruh untuk ditegakkan solat dan dikumandangkan azan, lalu aku menyuruh seseorang agar mengimamkan para jamaah, kemudian aku akan pergi menuju ke rumah orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah,
lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Demi Allah, demi Allah yang diriku ada di tangannya, nyawaku berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahawa ia akan mendapatkan tulang rusuk yang berdaging empuk atau daging yang berada di antara tulang rusuk, tentu mereka akan mendatangi solat isyak secara berjamaah, solat isyak walaupun dalam keadaan saya berjamaah. Hadis muttafaqun alaih, lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Ini juga antara hadis yang Nabi sebut penekanan, takkid, penekanan, dia perintah supaya mengerjakan solat berjamaah. Terjemah sekali lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah bersabda, demi Allah wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana nyawaku berada di tangannya, laqad hamamtu, sesungguhnya aku berhasrat, bercita-cita supaya aku boleh suruh orang ramai ni kumpulkan kayu api, lalu dihimpun dan dibakar dengan maraknya. Kemudian aku suruh supaya orang ni azan dan diri tegakkan sembahyang Jumaat. Kemudian aku menyuruh salah seorang mereka menjadi imam. Kemudian aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Jadi dalam hadis ni Nabi memberi ancaman nak bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Yang kedua Nabi kata wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana nyawaku berada di tangannya. Jika sekiranya seseorang mereka tu tahu dia akan mendapat arqan saminan, tulai rusuk, tulai rusuk. Tulai rusuk ni apa tulai rusuk? Ya. Awak suk sedap dah, awak suk pasal ingat dah. Tulai rusuk dah. Ataupun mereka mendapat tulai yang ada sedikit lagi dah. Nescaya mereka akan mari juga untuk sembahyang isyak dah. Dah. Lepas isyak ni ada bagi daging ni. Dah. Bagi tulai. Oh, pakar ramai mari masjid. Dah. Kena. Sebab apa? Sebab ada bagi makan dia. Tapi kalau tak ada bagi makan ni, oh macam biasa, tak ramai mana orang mari dah. Jadi hadis ni hadis perintah. Dalam masa yang sama ancaman kepada orang yang apa dia berat untuk mari sembahyang berjemaah dah. Okey, yang pertama sekali pun jadi hadis solat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain kepada orang lelaki yang baligh. Inilah pendapat yang sahih mengikut pandangan ulama dah. Walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah, ada kata sunat muakkad dah. Sebenarnya hadis ni menunjukkan fardu ain pada lelaki yang baligh dah. Kita pergi Mekah Madinah kan, semua orang maya jemaah belakang, semua orang, semua kedai tutup belakang. Mana tu? Tutup belakang kedai. Tu Islam sebenarnya nak kerja Islam gitu lah, kerja Islam. Pemerintah Islam yang gitu lah kita naknya mendirikan solat. Kalau semaya tak cara, semaya jemaah tak cara, Islam macam mana gitu? Islam saja, Islam. Semaya jemaah tak, pergi masjid tak. Jadi kena beri penekanan kepada semaya dah. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah. Bila kami beri kekuasaan kepada mereka, mereka mendirikan solat dah. Jadi sembahyang ni antara perkara yang sangat diberi penekanan untuk kita jaga dah. Sebab lahir semaya lah, lahir ketakwaan dah. Takut pada Allah dah, tinggal maksiat dan sebagainya. Okey, yang kedua hadis ni menunjukkan orang yang tinggal sembahyang berjemaah tanpa uzur dia berhak mendapat hukuman dah. Sebagaimana Nabi nak beri ancaman nak bakar rumah dia. Yang ketiga, dalam hadis ni kelebihan dua sembahyang isya dan subuh dah. Sebab apa? Sebab sembahyang isya sembahyang subuh ni payah orang nak mari. Gelap lagi, sejuk lagi. Yang ketiga, yang keempat, beratnya dua sembahyang isya dengan sembahyang subuh ni kepada orang yang malah, orang yang munafik dah, kerana dorongan iman mereka yang lemah. Tapi ada pun orang yang dorongan iman dia kuat, mereka akan mudah datang ke masjid dah.
walaupun sembahyang subuh sekalipun dia. Tapi orang yang lemah himmah bahaya nak mari masjid dah. Hadis ni dalil kepada kaedah syarak, iaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerosakan lebih diutamakan berbanding menarik kebaikan dah. Gapo dia? Tengok Nabi nak pergi bakar rumah orang tak sembahyang jemaah, tapi Nabi tak bakar pun. Sebab kalau Nabi bakar rumah orang tu, bukan orang tak sembahyang yang bakarnya, anak dia betul bakar, bini dia betul bakar juga. Tapi Nabi tak pergi bakar, tak bakar lah. Sebab apa? Sebab memang juga bakar supaya mari ke masjid. Tapi kalau bakar, berat lagi mudarat akan berlaku. Berlaku kematian, berlaku kerugian harta benda dah. Jadi Nabi nak bakar, tapi Nabi tak bakar. Maksudnya Nabi dahulukan darul mafasid daripada jalbul masalih. Tujuan bakar supaya mari sembahyang jemaah. Tapi kalau bakar, mati habis orang. Rugi habis harta benda. Jadi biar Nabi tak bakar. Faham kan tu? Ni kaedah. Nabi kata, kalau aku berhasrat nak bakar, Nabi tak bakar pun. Berhasrat saja. Sebab kalau Nabi bakar sungguh, memang orang sembahyang jemaah. Nabi kata, untuk pergi rumah, kau bakar rumah pula. Dia pergi memang. Tapi bakar sungguh lah. Bakar sungguh habis, bini dia mati, anak dia mati juga. Sudah. Jadi kalau bakar, kerugian lebih besar lah. Atau dipanggil darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaedah lah. Yang keenam, harus bersumpah untuk menyatakan perkara yang penting, sama ada nak menggalakkan atau nak menegah, sama ada nak mengisbatkan, nak menetapkan sesuatu ataupun nak menafikan sesuatu. Boleh kita bersumpah. Wallazi nafsi biyadihi. Lau ya'lam ahaduhum. Yang ketujuh, harus kita ni serbu orang fasik di tempat kefasikan yang mereka lakukan. Dulu kan orang tempat orang belaga ayat, tempat orang judi, tempat orang belaga kambing, pergi kita serbu. Boleh pergi serbu lah. Boleh pergi serbu tempat orang fasik. Sebagaimana Rasulullah nak pergi bakar rumah orang sembahyang jemaah. Faham tu? Sama ada untuk tangkap mereka, ataupun untuk mensabitkan kesalahan yang mereka lakukan. Yang ke-8, orang yang lemah imannya mendahulukan dunia yang hina, dunia sedikit dan melebihkan dunia daripada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya orang mukmin sedar perkara ini dan bijaklah memilih hak mana lebih baik, hak mana lebih besar, dunia ke akhirat lah. Kadang-kadang kita tak khabar mana tak khabar. Biar sembahyang jemaah dulu untung kau jaga keuntungan sedangkan orang hak tinggal kedai dia ke sembahyang jemaah pun tu yang bagi keuntungan juga. Betul? Nombor 9 dah. Tidak ada percanggahan hadis ni dengan hadis kelebihan sembahyang jemaah. Dari segi penetapan kewajipan sembahyang berjemaah dah. Dalam hadis sebelum ni kelebihan 25 kali ganda, 7 kali ganda sembahyang berjemaah berbanding sembahyang esok kan. Hadis ni pula nak ancaman Nabi nak bakar dah. Jadi hadis ni menunjukkan wajib. Hadis tu menunjukkan wajib dah. Tidak ada percanggahan apa-apa dah. Kerana hadis Ibnu Umar menunjukkan sahnya sembahyang seorang. Dia hadis Abu Hurairah menunjukkan dosa orang meninggalkan sembahyang jemaah. Sembahyang seorang sah, tetapi dosa. Sembahyang jemaah wajib dia digandakan pahala lah. Canggah ke dia? Tak canggah. Sembahyang seorang tapi dosa lah sebab tinggal jemaah. Yang ke-10, hadis ni menunjukkan bahawasanya harus imam minta ganti
orang lain menjadi imam dah. Bila dia ada hijau ke, ada benda-benda yang tidak boleh dielakkan ke dah. Boleh dah tok imam minta ganti dah. Tapi tok imam kena marilah masjid jadi tok imam dah. Kalau orang lain sok tok imam bukan dia. Kan? Tunggu tugas dia tok. Kan? Kecuali ada kerja tak ada lah. Okey, berkenaan dengan khilaf ulama dah tentang pendapat apa hukum solat berjamaah. Yang pertama sekali kaum muslimin sepakat tentang suruhan dan kelebihan sembahyang berjemaah dah. Cuma mereka berbeza pendapat tentang hukumnya. 3 imam berpendapat sembahyang jemaah ni hukumnya sunat muakkadah dah. Bukannya wajib dah. 3 imam ni maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i dah. So, pendapat dia yang mengatakan sunat muakkad. Pendapat yang kedua, pendapat Zahiriyah. Orang yang berpegang pada zahir hadis, mereka berpendapat sembahyang jemaah ni syarat sah sembahyang. Kalau tak sembahyang jemaah, tak sah sembahyang. Dah. Kecuali orang yang uzur lah. Orang yang uzur tu sah lah. Tapi orang yang tidak ada keuzuran, maka syarat sah sembahyang. Tak sembahyang jemaah, tak sah sembahyang dia dah. Pendapat yang ketiga mengatakan sembahyang berjemaah ni hukumnya wajib. Wajib aini panggil dah. Walaupun sembahyang di rumah sekalipun, wajib berjemaah dah. Tapi katanya Imam Ibn Qayyim, sesiapa yang memerhatikan sunnah Nabi, jelas kepadanya bahawasanya melakukan sembahyang jemaah di masjid itu hukumnya fardu ain dah. Dia tak boleh sengaja buat di rumah dah. Kecuali ada sebab-sebab lah. Kerana Nabi pernah menegur kepada orang yang buta, adakah kamu mendengar azan? Dia kata ya. Nabi kata taklah kamu menyahut seluruh azan. Kalau orang buta pun mari masjid, maka orang celak betul benar kena mari masjid dah. So yang keduanya, kalaulah boleh berjemaah di rumah, nescaya Nabi tak pergilah pergi bakar rumah orang tak mari jemaah masjid ni. Dah. Sebab alasan mereka apa pun Nabi tak mari masjid pun kami sembahyang jemaah di rumah. Jadi alasan mereka gitu. Dah. Jadi menunjukkan bahawa tak boleh sembahyang jemaah di rumah, sembahyang masjid juga dah. Kecuali ada alasan-alasan lah. Katanya Ibnu Mas'ud, ni yang ketiga dah, menunjukkan wajib sembahyang jemaah di masjid ni. Ibnu Mas'ud kata, man sarrahu an yalqallaha musliman. Mana-mana orang yang suka nak bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim yang sempurna, maka falyusalli hadhihi salatul khams haitsu yunada bihinna. Hendaklah dia tunaikan sembahyang 5 waktu ini di mana tempat dia diazankan dah. Fama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah meninggalkan sembahyang jemaah di masjid kecuali orang yang betul-betul, orang yang jelas-jelas terang-terang yang munafik dah. Orang tanya Ibn Abbas tentang seorang lelaki yang tidak hadir sembahyang jemaah. Ibn Abbas kata huwa finnar, dia dalam neraka. Jadi itu pendapat yang ketiga yang mengatakan wajib aini kepada orang lelaki yang balik dan sembahyang berjemaah yang tidak ada keuzuran dah. 3 pendapat, sunat muakkad atau fardu kifayah. So yang keduanya syarat sah sembahyang, dan yang ketiganya yang wajib dah. Jadi pengarah kita ni dia pilih pendapat Imam Ahmad yang mengatakan wajib aini kepada orang lelaki yang balik yang tidak ada keuzuran dah. Okey, kita baca lagi hadis. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalu salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Wa anhu qala atan nabiyya rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa liqa'idun yakuduni ila al-masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nida' bis-salah qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat isyak dan solat fajar, solat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun dalam keadaan merangkak. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah juga, dia berkata Nabi SAW pernah didatangi seorang lelaki yang buta. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak memiliki seorang yang membawa saya, menuntun saya, membawa saya ke masjid. Maka beliau pun memberikan rukhsah. Nabi beri rukhsah kepadanya untuk sembahyang di rumah. Ketika orang itu pergi berpaling, beliau memanggilnya. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu mendengar panggilan untuk solat? Mendengar azan? Dia menjawab, ya. Nabi kata, maka hendaklah kamu datangi, kamu menyahut seruan azan. Ini dua hadis ni, hadis yang ke-427 tu lebih kurang dengan hadis sebelum dia, berkenaan dengan kelebihan sembahyang jemaah isyak dengan sembahyang jemaah subuh. Hadis yang ke-428 tu berkenaan dengan Nabi, mula-mulanya Nabi beri keuzur kepada orang buta, kemudian Nabi suruh dia mari juga ke masjid kerana dekat rumah dia dengan masjid. Okey, kemudian pengendara hadis ni, yang pertama sekali, oleh kerana orang munafik ni mereka lakukan ibadat kerana riak, menunjuk-nunjuk. Dan mereka buat bukan kerana Allah. Maka sembahyang menjadi berat kepada mereka. Dan yang paling berat sembahyang itu dua sembahyang yang mana tidak dilihat oleh manusia dalam gelap. Itu sembahyang isyak dengan sembahyang subuh. Sebab zaman tersebut tak ada lampu lah, gelap lemak. Yang kedua, sebagaimana dua solat ini dilakukan dalam waktu manusia sedang berehat, manusia dengan malah nak tidur tak? Maka tidak aktif untuk melakukannya kecuali orang yang kuat dorongan iman. Yang menggerakkannya, yang mendorongnya. Adapun orang yang kosong hatinya, maka mereka tidak cegah, dia tidak mampu untuk bangun sembahyang berjemaah ketika subuh dan sembahyang isyak. Yang ketiga, dua solat ini besar pahalanya, besar ganjarannya. Jika sekiranya orang yang meninggalkannya mengetahui pahala yang Tuhan sediakan, nescaya mereka akan melaksanakannya walaupun dalam keadaan merakak atas lutut mereka sekalipun, seperti kanak-kanak bayi. Nombor 4, hadis ni menunjukkan wajibnya sembahyang berjemaah di masjid. Kerana Nabi tidak beri rukhsah kepada seorang lelaki yang buta, yang tidak ada orang yang bimbing dia ke masjid, kerana dia dapat dengar azan. Kira orang buta ke pergi lagi, naik kereta api boleh, naik bas boleh, nak masjid tak boleh. Nak pergi kedai boleh, kita sembah boleh. Naik komuter boleh, tak ke masjid tak boleh. Dalam hadis ni menjelaskan kepada kita tentang nikmat iman dan nikmat kita mengharapkan pahala. Kerana kedua-dua ni merengekkan kita melakukan ketaatan. Dia suka untuk melakukan ketaatan dan mudah. Sebagaimana bahayanya munafik wal iyadzubillah menjadi kegelapan kepada pelakunya sehingga menggelapkan hatinya, membutakan penglihatannya dan melupakan dirinya sehingga berat kepadanya melakukan ketaatan dan benci untuk dia melakukan ibadat. Katanya Syekhul Islam, hadis orang buta ni menunjukkan nas yang jelas wajibnya sembahyang berjemaah. Dia lelaki buta ni maksud dia nya ialah huwa ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana jelas disebut dalam riwayat-riwayat yang lain. Katanya Ibnu Abbas tentang seorang lelaki yang sembahyang waktu malam di rumah dia, tentang hadis sembahyang jemaah, Ibnu Abbas kata huwa finnar, dia dalam neraka. Imam Syafi'i berkata tidak ada rukhsah kepada orang yang meninggalkan jemaah tanpa uzur. Imam Nawawi berkata sembahyang jemaah itu disuruh dengannya kerana hadis-hadis sahih lagi masyhur, dia sepakat kaum muslimin.
Katanya Syekhul Islam, sesiapa yang terus meneru meninggalkan sembahyang jemaah, maka dia berdosa, menyalahi Quran dan sunnah Rasulullah, dan menyalahi apa yang dilakukan oleh salaful ummah lah. Katanya Ibnu Katsir, alangkah eloknya kita berdalilkan wajib sembahyang jemaah ini tentang wajibnya sembahyang jemaah ketika peperangan. Dalam perang Nabi sembahyang jemaah lagi, dalam keadaan aman lagi dah kena sembahyang jemaah dah. Jadi Nabi merukhsah pada orang buta meninggalkan sembahyang jemaah, kamu Nabi suruh dia mari masjid semula, menunjukkan bahawasanya sama ada wahyu turun kali yang kedua ataupun kerana berubah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi berubahnya ijtihad ni perkara biasa sahaja. Kemudian hadis yang terakhir dua hadis lagi Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslim lakin rajjaha ba'du waqfahu. Daripada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendengar azan namun ia tidak mendatangi solat di masjid tanpa apa dia, maka tidak ada solat baginya kecuali bila ada keuzuran. Hadis riwayat Ibnu Majah, dia ada Daruqutni dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Sanadnya sesuai syarat Muslim, namun sebahagian ahli hadis menguatkan kemauqufannya. Mauquf ni maksudnya mereka mengatakan bahawa ini perkataan Ibnu Abbas, ini bukannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata hadis Nabi, ada kata-kata Ibnu Abbas dah. Jadi ahli hadis lebih mengatakan lebih kuat ni perkataan Ibnu Abbas, bukannya hadis Nabi dah. Okey, darjah hadis-hadis ni hadis dhaif dah. Disebut dalam Talkhisul Habib. Hadis ni riwayat Abu Daud dari Daruqutni. Terdapat seorang perawi nama dia Abu Jinab, dan seorang yang dhaif, seorang yang mudallis dah. Dan dia juga dah dhaifkan oleh Al-Hafiz Ibnu Mulakin. Okey, pengajaran hadis ni dah yang pertama sekali, hadis ni hujah yang kuat kepada orang yang mengatakan sembahyang jemaah itu hukumnya fardu ain dan wajib ditunaikan di masjid, sebab Nabi menafikan tidak ada sembahyang ataupun tidak sah sembahyang dah. Yang kedua, dalam hadis ni mengatakan sesiapa yang mendengar azan mafhum hadis ni, orang yang dengar azan kalau jauh rumah dia daripada masjid, maka tak wajib dia hadir. Tapi kalau tempat rumah dia dekat masjid, dengar azan, maka wajib nak hadir. Tapi ada pun orang yang dengar azan tapi jauh dah 10 kilo tapi dengar azan dah. Jauh rumah dia tapi dengar juga azan. Tu tak kira lah. Sebab zaman Nabi dulu kita guna speaker, bukan biro soy. Dok lon ni kalau lupa dengar lagi orang best. Orang pasal radio dah. Dengar lagi dah. Ataupun speaker tinggi dah. Sayup dengar lagi. Jadi ni tengok uruf lah. Maksudnya kalau rumah dia tu dekat bunyi azan, maka wajib. Tapi kalau rumah dia jauh tapi dengar juga azan, tak wajib lah. Dalam hadis ni Nabi sebut fala salata lahu, tidak ada sembahyang baginya dah. Tidak ada sembahyang macam mana sembahyang dah. Mana tidak sah sembahyang lah, ataupun tidak ada pahala sembahyang, ataupun tidak sempurna pahala sembahyang dia dah. Katanya At-Tibi, berdasarkan hadis ni mereka sepakat tidak ada rukhsah kepada meninggalkan sembahyang jemaah kecuali kerana uzur dah. Katanya Atta, tidak ada bagi seorang itu rukhsah untuk meninggalkan sembahyang jemaah bila dia mendengar azan dah. Sama ada ketika mana dia bermusafir ataupun ketika mana dia bermukim, wajib sembahyang jemaah dah. Kemudian
Dia mari pula perkataan Abdullah bin Mas'ud dah. Orang baca separuh ni kan. Apa Ibnu Mas'ud kata tentang sembahyang jemaah di masjid ni? Ni hadis ni riwayat Muslim lah. Ibnu Mas'ud kata man sarrahu, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam yang sempurna, maka hendaklah dia sembahyang jemaah 5 waktu ini di tempat di mana kau diazalkan. Kerana Allah telah mensyariatkan untuk nabinya sunanal huda, sunnah-sunnah yang membawa petunjuk dah. Dan menunaikan sembahyang 5 waktu ini di masjid termasuk sunanul huda, sunnah yang membawa petunjuk dah. Dan jika sekiranya kamu sembahyang di rumah kamu, nescaya kamu meninggalkan sunnah nabi kamu. Kalau kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, nescaya kamu akan sesat dah. Dan kami pernah melihat tidak ada orang yang meninggalkan sembahyang jemaah di zaman Rasulullah dulu kecuali orang munafik. Hak jelas-jelas munafiknya dah. Sesungguhnya seorang lelaki di zaman sahabat dulu dipapuh oleh 2 orang dah, sehingga masuk sah dah. Kerana ayat besarnya kepentingan sembahyang berjemaah sebagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dah. Yang akhir sekali kata jumhur ulama, sembahyang fardu bila dilakukan mengikut bentuknya yang sempurna, maka 2 perkara lah. Pertama, gugur kewajipan, yang kedua dapat pahala dah. Tapi kalau sembahyang fardu tidak mengikut bentuk yang sempurna, maka gugur fardu saja, tapi pahala penuhnya tak dapat dah. Jadi pahala penuh dapat ni bila kita sembahyang jemaah di masjid dah. Sekat tu dah. Mula agak sikit malam ni nak gini ebah ni. Sekat tu dah. Ada soalan? Ada lagi soalan ni. Ya. Ya. Tu ada kemungkinan lah tu. Antara kemungkinan lah bilangan jemaah dari tempat yang besar lah. Tu antara kemungkinan lah. Beza antara 25 dengan 27 lah. Ya. Kalau mengikut hadis ni, semua lah dapat lelaki berdapat, perempuan berdapat ni. Orang itu lalai sembahyang jemaah juga. Lalai. Kau sembahyang sore lalai. Orang perempuan semai di rumah sore mungkin dia tak khusyuk, tak lalai dan sebagainya lah. Kita lelaki mungkin juga main sore kan. Dah ingat dah. Jadi adakah orang perempuan dituntut semai berjemaah sebagaimana orang lelaki dia? Kerana alasannya kerana semai berjemaah ni lebih khusyuk dan mengelak kepada lalai dah. Jadi orang perempuan ni sebenarnya harus bagi dia sembahyang berjemaah dah. Cuma penekanan sembahyang jemaah ni tak seberat mana orang lelaki dah. Jadi kalau dia berasa sembahyang di masjid lebih khusyuk, lebih dia ni berasa tertib terkening, maka hak tu dituntut jugalah bagi dia sembahyang jemaah masjid ni. Apatah lagi di masjid ni ada majlis ilmu dah dan sebagainya, maka dituntut juga untuk sembahyang jemaah dah. Sebab itulah Nabi melarang dah, jangan kita menegah orang perempuan daripada mari ke masjid dah. La tamna'u iman Allah masjid Allah. Dan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah daripada datang ke masjid-masjid Allah dah. Jadi orang perempuan pun boleh mari ke masjid, tak ada masalah dah. Amun nak baca tentang peluang sembahyang jemaah ni tak ada dah. Orang sikit. Dalam buku ni dia sebut lebih panjang lebar lah. Berkenaan dengan faedah dia kena kelebihan berdasarkan hadis-hadis lain tentang sembahyang jemaah dah. Tak perlu sebut semula lah, insya-Allah. Ya.
Okey, apa yang kita belajar, pendapat yang sahih bertepatan dengan hadisnya ialah hukum solat berjemaah ni hukumnya wajib dah. Macam mana dengan pendapat-pendapat ulama yang lain yang mengatakan sunat muakkad saja atau fardu kifayah saja dah. Jadi kita kena ingat tu ijtihad lah, ijtihad mereka dah. Ijtihad mereka, dia ijtihad ni kemungkinan betul, dia kemungkinan tak betul lah dah. Cumanya ijtihad ni orang-orang yang boleh berijtihad ni, bukan semua orang boleh ijtihad dah. Jadi kalau mereka betul, maka mereka dapat 2 pahala. Ijtihad sah, betul berdosa dah. Tapi kalau ijtihad mereka tak betul, maka mereka dapat pahala saja dah. Cuma kita orang ngaji ni kena bersikap terbuka lah dah. Jangan ta'assub pada mana-mana imam atau mana-mana pendapat dah. Jadi kalau pendapat tu zahir dengan hadis Nabi, kita ambil dah pendapat yang lebih jelas, lebih terang lah. Jadi berkenaan dengan hukum sembahyang berjemaah ni, kalau kita tengok hadis menunjukkan bahawasanya hukum mengatakan wajib sembahyang jemaah bagi orang lelaki tu lebih kuat dah. Lebih gagah sebab ada ancaman, sebab Nabi suruh orang botol mari masjid dah. Sebab Nabi sebut orang mari masjid ni orang munafik dah, dan sebagainya lah. Jadi walaupun ada pendapat imam-imam, walaupun ada pendapat lagi kitab-kitab menyebut sunat muakkad saja, fardu kifayah saja, tak apalah, tu pendapat mereka dah. Tapi pendapat ni lebih gagah, lebih kuat zahir hadis dah. So, yang kedua ni kesal. Bila kita ada ayat kau kapal sunat muakkad ya, jemaah tu, fardu kifayah lah. Jadi masjid besar-besar pun 2-3 orang mari masjid. Sebab fardu kifayah. 3 orang cukup dah, fardu kifayah kan? Dah. Amogi sembahyang di masjid di Nenggiri. Tepat kena banjir. Ada 200 orang. Dah. Sembahyang asal 2 orang sembahyang asal. Tu imam makmum. Tak kata kan? 200 orang sembahyang. Bukan orang yang mati belaka, bukan tidur belaka. Sihat belaka, pergi gat ikan boleh, pergi mari boleh, tak minum air boleh, bobel boleh dah. Sebab apa? Sebab kita kata sembahyang jemaah ni fardu kifayah. Dah. Pada ada orang tu imam makmum pun ada. Tu wujud tu imam mari, tu imam tak mari, pakai dah sembahyang. Dah. Jadi itulah kesal daripada kita duk royak fardu kifayah senang muakkad. Akhir orang tak mari belaka. Dah. Jadi kita kena beri penekanan ni pada masyarakat ni tentang kewajipan sebagai jemaah dah. Kalau tidak tahu Nabi nak bakar rumah. Tak kena Nabi kata tak sembahyang. Tak kena Nabi suruh orang buta mari pula. Kan tak? Tak kena Nabi kata orang munafik pula. Dah. Jadi hadis-hadis ni menunjukkan wajib dah. Jadi tu ijtihad mereka lah. Kalau mereka salah, kita harap ke Tuhan ampunkan dosa mereka lah. Dan kalau mereka ijtihad salah, Tuhan dapat dosa pahala tu lah. Jadi kita sedar, tahu mengaji hadis ni, kita sebutlah dah pendapat ulama yang mengatakan wajib dah, supaya orang ni bersungguh mari ke masjid dah. Itu saja dah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.